الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي Jadi hari ini kita insyaAllah akan sama-sama mendengar tarbiyah pengasas Prof untuk siri yang ke-34. Seperti mana yang telah saya maklumkan dalam grup WhatsApp, pertemuan pada petang ini Prof akan kongsikan tentang jemaah kebenaran. Dengan ini saya nak menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh untuk memberikan tarbiyah pengasas untuk siri yang ke-34 ini. Saya dengan berbesar hati menjemput Prof untuk terus menyampaikan tarbiyah. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Yang saya kasihi Dr. Azrin Ibrahim, ya istiqamah menjalankan tugas sebagai penyelaras perjumpaan hari Selasa ini. Yang saya kasihi juga Dr. Syaib, pengarah ISTEF, Dr. Wan, Timbalan, pengarah ISTEF, para pensyarah ISTEF, anak-anak sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari ini. Moga-moga ada barakahnya insya-Allah. Moga Allah redha dengan usaha kita ini. Dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Azrin tadi, maka apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan jemaah kebenaran. Saya sengaja memilih tajuk ini sebab ada berita gembira bagi ISTEF. Barangkali Dr. Syahid telah menerangkan pagi tadi. Saya nak, kalau Dr. Syahid telah menerangkan, saya nak ulang lagi sekali bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, USM amnya dan khususnya Naib Chancellor kita, Datuk Naib Chancellor kita, meminta supaya ISTEF ni dinaik taraf menjadi High COE, High Center of Excellence. High Center of Excellence ini approvalnya ialah daripada kementerian, dan kalau sekiranya di-approve, maka insya-Allah ISTEF akan dibiayai dengan wang yang banyaklah insya-Allah, dan macam-macam perkara yang boleh kita lakukan. Oleh kerana yang demikian, maka untuk mencapai perkara itu, maka semua warga ISTEF perlu berusaha sungguh-sungguh mencapai apa yang diperlukan. Macam-macam kriteria lah yang diperlukan. Jadi yang kriteria itu dari segi teknikalnya, pendidikan, konsultansi, research, networking dan sebagainya itu saya letak ke tepi. Tapi saya nak pergi kepada hakikat ISTEF ini. Hakikat ISTEF ini sebagai sebuah institusi akademik secara akademiknya, tetapi kita selalu sebut bahawa ISTEF ini adalah sebuah jemaah perjuangan. Jadi kita adalah sebuah jemaah perjuangan Islam, ya, yang ada matlamat kita, ada struktur yang kita telah bina untuk kita bergerak. Ya, ada pemimpin yang telah dilantik oleh USM, dan ada pengikut juga telah dilantik oleh USM, dan juga ada yang memang masuk. Jadi itu antara perkara-perkara yang ada dalam sebuah jemaah. Tapi kalau sebagai sebuah jemaah Islam, maka semua perkara ini adalah berdasarkan kepada Islam, berdasarkan kepada Islam. Tapi sekarang ini mesti minta kita berusaha untuk menjadi high COE. Di dalam USM ini tak banyak high COE. Jadi alhamdulillah dalam banyak-banyak COE, Center of Excellence yang ada di USM ini, Allah gerakkan hati, pandangan, perhatian yang bahagia Datuk Naib Chancellor untuk nampak ISTEF ada potensi untuk berubah ke arah itu.
Dan memang pun sejak kita mula tubuhkan ISTEF ini, cita-citanya memanglah nak sampai kepada itu high COE. Ya, tapi oleh kerana barangkali kita buat sendiri-sendiri, jadi agak lambat sikit. Tetapi sekarang ini Datuk Naib Chancellor sendiri minta supaya kita berusaha dan telah diminta supaya Timbalan Naib Chancellor penyelidikan untuk membantu apa yang patut. Jadi maka kita agak berusaha, motivasinya sangat tinggilah insya-Allah untuk mencapai high COE itu insya-Allah. Soalannya, kalau kita telah menjadi high COE, apakah kita tidak lagi menjadi sebuah jemaah Islamiah? Jawabnya tentu sekalilah tidak. Kita tetap remain, malah kita harus mempertahankan ISTEF itu sebagai sebuah jemaah Islamiah yang memperjuangkan Islam dan memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi artinya status kita mungkin berubah kalau Allah izinkan daripada Center of Excellence kepada High Center of Excellence, tetapi sifat kita sebagai jemaah Islamiah tetap maintain, tetap dipertahankan insya-Allah. Dan juga begitulah perjuangan kita tetap sama, dan dengan high COE itu insya-Allah maka kita lebih mudah untuk memuliakan Islam dan juga untuk memperjuangkan Islam insya-Allah. Jadi artinya kita akan pastikan supaya ISTEF itu tetap kekal sebagai sebuah jemaah perjuangan. Tetapi lebih itu, apa satu perkara yang kita belum bercakap sebelum pada ini ialah apakah ISTEF itu sebuah jemaah Islam kebenaran. Yang selalu kita sering bercakap bahawa ISTEF itu adalah merupakan sebuah jemaah Islamiah. Dalam bahasa akademiknya dipanggil sebagai institusi Islamiah lah, institusi Islam. Yang kita belum bincangkan ialah apakah ISTEF itu merupakan jemaah kebenaran. Ada perkataan kebenaran di situ. Setakat ini kita belum nilai lagi ya. Kita belum sebut lagi, belum cerita lagi kriteria ISTEF itu sama ada ISTEF itu sebuah jemaah Islamiah kebenaran. Sebab banyak gerakan-gerakan Islam, ya banyak gerakan-gerakan yang berjuangkan Islam ataupun jemaah Islamiah, tetapi ada kemungkinan perkataan kebenaran itu jangan-jangan disebut ataupun dia embedded dalam matlamat perjuangan. Tetapi oleh kerana kita diambang untuk mendapat HSUI ini dan berusaha untuk mendapat HSUI ini, sehingga kita kena berfikir satu langkah ke depan lagi. Selain daripada mempertahankan ISTEF sebagai sebuah jemaah Islam, maka kita juga kena mempertahankan ISTEF ini sebagai jemaah kebenaran. Memang selama ini pun memang kita yakin bahawa kita adalah sebuah jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran. Cuma kita tak sebut-sebut, kita tak cerita-cerita lah ya. Jadi sekarang sajalah sebagai orang tua saya nak peringatkan kepada kepada pengarah ISTEF, pengarah ISTEF, pensyarah ISTEF, warga ISTEF semua, bahawa kita sebenarnya adalah merupakan sebuah jemaah kebenaran dan kita patut mempertahankan jemaah kebenaran tersebut. Sebab kalau kita lihat, kita cuba untuk berdasarkan perjuangan kita kepada tauhid. Jadi kita selalu sebut-sebut untuk tauhid ini kita kena ada rasa bertuhan, kita ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanaman-tanaman yang kita tanam dalam kalangan orang-orang kita untuk mempunyai rasa tauhid tersebut ya. Kita ada rasa bertuhan, kita ada rasa kehambaan. Kita sambung balik ya. Saya tadi dah sebut ISTEF adalah sebuah jemaah Islamiah, tetapi dia juga adalah merupakan jemaah kebenaran
Dan kita yakin bahawa Istiaf adalah jemaah kebenaran kerana selama ini memang kita berdasarkan kepada tauhid, kita tekankan sungguh-sungguh kepada rasa bertuhan dan juga kepada rasa kehambaan. Dan selain daripada itu, sistem kita juga lah berdasarkan pada fiqh, maknanya kita berperaturan secara syariah, sistem operasi kita pun berteraskan kepada Islam. Dan begitulah juga akhirnya kita juga menekankan kepada tasawuf. Ya, kita menekankan kepada usaha untuk membuang sifat-sifat mazmumah sebanyak mungkin, kemudian memasukkan dalam diri kita sifat-sifat mahmudah sebanyak mungkin. Jadi dengan itu insya-Allah kita menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita nampak apa yang telah kita tekankan selama ini adalah berdasarkan kepada tauhid, ya, berdasarkan kepada fiqh, berdasarkan kepada tasawuf. Semua komponen fardu ain itu ada di dalam usaha Istiaf. Jadi itulah yang saya sebutkan bahawa Istiaf ini bukan hanya jemaah Islamiah, tetapi juga adalah merupakan sebuah jemaah kebenaran. Kita bincang secara ringkas ya. Apa yang dimaksudkan dengan ahli yang berkualiti dalam perspektif Istiaf ini. Yang pertama ialah beriman dan bertakwa. So the first quality that we need to have is iman and taqwa, insyaAllah. That's a very basic, the trust of all the quality in Istiaf. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua ialah pemimpin yang memberi cukup minda. This is also very important. Ya? Pemimpin dia ni pengarah dan timbalan pengarah lah. Maknanya kena sentiasa memberi minda-minda kepada ahli-ahli. Sentiasa memberi vision-vision kepada ahli-ahli. Supaya dengan itu ahli aware tentang apa yang kita sedang perjuangkan. Ya? Dan yang ketiga, untuk merealisasikan minda-minda tersebut, maka semua ahli ini kena taat kepada pemimpin. Kena taat kepada pemimpin. Sebab pemimpin ni dia macam duduk di atas. Dia tengok Istiaf ni from a bird's eye view. Ya, from bird's eye view, dia tahu apa yang dia nak buat. Dia tahu apa yang nak buat. Dan kadang-kadang apa yang dia nak buat itu, ada yang boleh diberitahu kepada kita, ada yang tidak boleh diberitahu kepada kita. This is very important to understand. Ya. So the concept of transparency, for instance, yeah, there are a limitation to the concept of transparency. Some can be transparent, but then some cannot be transparent, especially which are related to strategies. Apa-apa yang berhubung dengan strategi, tak boleh nak cerita kepada umum. Sebab kalau cerita kepada umum, dia dah tak panggil strategi. Takut nanti musuh mendapat tahu tentang rasa strategi itu, maka musuh akan menyekat strategi kita itu dan kita tidak boleh mencapai strategi kita itu. Jadi atas sebab itu kita kena sentiasa taat kepada pemimpin. Apabila Dr. Syakir dan Dr. Wan mengatakan kena hadir ya, setiap program Istiaf, mungkin kita hadirlah kepada setiap perhubungan Istiaf. Ya. Kalau sekiranya Dr. Syahir katakan, okey kita nak buat ini, dan ditugaskan kepada orang ini untuk buatkan, maka orang yang ditugaskan itu tak boleh tolak. Ya, tak boleh tolak. Tambah-tambah lagi kalau pilih-pilih, oh yang ini saya nak buat, yang ini saya tak mau buat. Tak bolehlah, tak boleh mencapai high COA tadi. Jadi sebab apa? Dia tidak boleh memenuhi kehendak pemimpin. Kecuali kalau sekiranya pemimpin itu kita nampak kehendak dia itu agak pelik sikit, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariah, ya, bertentangan dengan tasawuf, maknanya dia mungkin boleh membawa kepada tidak benarnya Istiaf itu, tidak lagi menjadi jemaah kebenaran. Maka itu kita kena bincang dengan pemimpin kita perlahan-lahan secara hikmah, boleh berjumpa dengan dia face to face, pak mata menceritakan dan berbincang dengan begitu ya. Jadi tak boleh berbincang dengan umum, takut-takut nanti timbul salah faham dan sebagainya. Sebab itu ciri yang ketiga, ciri yang keempat ya. Ciri yang keempat, kalau kita agak keliru
dengan arahan pemimpin. Kalau kita agak tak faham dengan ini, dengan arahan pemimpin, maka kita kena rujuk kepada pemimpin. Jangan mentafsir secara sendiri-sendiri, jangan mengambil tindakan secara sendiri-sendiri, jangan membuat keputusan secara sendiri-sendiri. Sama ada mahu ataupun tidak mahu apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Jadi kita jumpa dengan pemimpin berbincang. Itu ciri yang keempat, kualiti ya. Berbincang. Dan berbincang itu kalau boleh, eloklah jumpa. Tapi dalam keadaan sekarang tak boleh jumpa, eloklah bercakap dengan telefon. Jangan cakap dengan WhatsApp ataupun dengan email. Sebab kadang-kadang bila cakap dengan WhatsApp, bahasa kita yang kita tulis tu mungkin tak sesuai. Dengan email pun begitu. Jadi kalau bercakap tu kita boleh dengan suara, ada rasa hormat dan begitulah seterusnya ya. Jadi itu yang kelima, kalau diperintahkan tugas kena bertanggungjawab. Tak boleh buat main-main dah. Tak boleh buat main-main. Kata diberikan tugas kita untuk satu benda, maka lakukanlah sungguh-sungguh. Setakat ini alhamdulillah semua pensyarah istiaf melakukan perkara yang sedemikian. Tetapi pelajar-pelajar istiaf ni kena improve lagi lah saya rasa lah. Ada perkara yang diminta, ada perkara yang disuruh, ada yang buat, ada yang tidak buat. Kalau begitu kita tak boleh capai kepada kualiti istiaf untuk mencapai apa yang kita panggil high COE tadi ya. Dan yang keenamnya ialah kena berkorban. Sebab kadang-kadang ada perkara yang diminta oleh pemimpin buat, kita terpaksa mengorbankan kepentingan diri kita. Kita terpaksa mengorbankan kepentingan kita, jadi kita akan korban habis-habisan lah, setakat mana yang kita mampu. Dan yang ketujuh itu, dengan berkorban itu kadang-kadang dia menjejaskan kepentingan diri kita. Jadi kena buang kepentingan diri kita, kita nampak kepentingan jemaah kebenaran tadi. Kita nampak jemaah kebenaran tadi letak di depan. Diri kita, ini apa ni, kita letakkan di belakang. Jadi itu yang ketujuh. Yang ke-8, bila kita berkorban, bila kita buang kepentingan diri kita, maka dia menyusahkan kita. Kita yakin sangat tu. Ya, bila kita berkorban, sebab berkorban yang tidak menyusahkan diri itu tak nama korban. Berkorban tanpa membuang kepentingan diri itu tidak dinamakan korban. Jadi bila buang kepentingan diri, ya, bila berkorban habis-habisan, maka dengan sendirinya dia menyusahkan diri kita. Tapi kena ingat dengan menyusahkan diri kita itu, insya-Allah disitulah pahalanya. Disitulah ganjaran daripada Allah SWT yang Allah nak nilai. Disitulah nilai perjuangan kita di sisi Allah SWT. Dan dalam keadaan sedemikian, yang ke-9 yang penting ialah keselarian fikiran dan juga tindakan. Sebagaimana yang salah satu daripada kekuatan kita kan, bahawa kita kena selari dari segi kefahaman, kita kena selari dari segi tindakan kita. Kalau tidak, dia jadi kelang kabut. Jadi kalau sekiranya ada yang berkorban hanya sebahagian, yang tidak berkorban hanya sebahagian, yang tidak pentingkan diri hanya sebahagian, yang pentingkan diri hanya sebahagian, kemudian yang sanggup menyusahkan diri hanya sebahagian, yang tak sanggup menyusahkan diri pun ada juga, itu tidak selari. Itu tidak selari dan dia akan membawa bukan saja tidak selari di peringkat fikiran, tetapi juga tidak selari di peringkat tindakan. Malah lebih jauh daripada itu, yang ke-9, yang ke-10-nya, kena ada rasa yang sama. Ini bukan senang juga ini ya. Apabila ada musibah, ada ahli kita yang ditimpa musibah, maka semua merasa musibah tersebut. Apabila ada ahli kita yang mencapai kejayaan, maka semua kita rasa gembira. Tidak ada rasa dengki. Kalau ada orang yang rasa gembira, ada orang rasa dengki, tak bolehlah, tak selaras lah. Ada orang rasa sedih dengan musibah yang menimpa kawan kita, ada yang rasa relax saja, ataupun ada rasa tak ada apa-apa pun, ada rasa simpati sikit lah. Jadi tak selari. Jadi
perasaan juga kena serasa, perasaan juga kena selari, ya. Dan untuk itu maka boleh kita yang seterusnya kena bermaaf-maafan. Salah silap sedikit sebanyak itu kita kena bermaaf-maafan lah, ya, insya-Allah. Dan dengan bermaaf-maafan itu, sebagaimana yang Dr. Syahir sebut tadi, maka dapatlah kita menanam kasih sayang sesama kita. Ini sangat penting, ya. Tak boleh ada rasa benci membenci dalam warga Istiaf itu. Tak boleh ada rasa musuh bermusuhan dalam kalangan Istiaf, ahli Istiaf itu. Tambah lagi mendedahkan keaiban ahli Istiaf kepada orang luar, ataupun mendedahkan keaiban Istiaf kepada luar daripada Istiaf, ya, hingga mencacatkan pandangan orang kepada Istiaf. Dan bahayanya kalau benar itu berlaku pun mendedahkan keaiban, tambah lagi kalau tak benar. Kalau sekiranya dia keliru dan dia membuat keputusan sendiri, dia membuat tafsiran sendiri, maka sendirinya itu merosakkan Istiaf. Ya? Jadi berkasih sayang, dan dalam semua benda itu saya yakin Allah akan kirimkan ujian-ujian, dan ujian itu kenalah kita sabar, kena hadapan ujian itu dengan sifat yang sabar, insya-Allah. Dan seterusnya, kalau ada kegagalan, kalau ada apa yang kita lakukan gagal, katalah contohlah, ya, kita nak buat HSCOE ni, tiba-tiba gagal, maka kita kena masing-masing perbaiki diri kita. Kena masing-masing perbaiki diri kita. Nampak gambar, ya, kena perbaiki diri masing-masing. Sebab begitulah, kata misal contohlah, kita dah usahakan buat sesuatu yang boleh memberi poin kepada kita untuk mendapat HSCOE, tetapi tengok-tengok tak berjaya, gagal, maka kita masing-masing, semua kita, ya, sama ada pensyarah, pentadbir ataupun pelajar, masing-masing perbaiki diri kita. Lihat diri kita. Kalau sekiranya banyak mazmumah, maka kita perbaiki. Dan kita boleh mulakan perbaiki diri kita itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menilik diri kita. Mungkin ada dalam kalangan kita yang membuat dosa, takut dosa itu yang menjadi hijab kepada apa yang kita nak lakukan, nak mendapat kejayaan tadi. Jadi ada bila hijab itu, Allah gagalkan usaha kita. Dan mestinya dalam usaha kita nak mencapai HSCOE itu, kena sentiasa perbaiki diri kita. Tambah lagi kalau sekiranya ada kegagalan. Ya? Dan untuk itu, kita kena sentiasa melihat dosa diri sendiri. Kena nilai-nilai, kena timbang-timbang dosa diri sendiri. Ya, jangan menuding jari, jangan tuding jari kepada kawan-kawan kita, ya. Kalau ada kesilapan berlaku, kegagalan berlaku, kita terus sebut, ini dia ni lah punya pasal, dia ni punya pasal. Itu nanti tak jadi kita untuk mendapat jemaah kebenaran. Walaupun mungkin kita dapat HSCOE, tapi belum tentu kita menjadi jemaah kebenaran. Apa yang saya cakap ini, di samping merupakan usaha-usaha untuk mencapai HSCOE, juga untuk maintain, untuk mempertahankan kita punya Istiaf ini sebagai jemaah kebenaran. Ya. Jadi artinya kita kena lebih menilik diri kita daripada menilik orang lain. Jangan selalu banyak tilik diri orang lain. Tengok kita tilik diri pemimpin kita, pengarah kita, timbalan pengarah kita, pensyarah kita, pelajar kita. Kita tilik orang lain. Dan sehingga terlupa kita nak tilik diri sendiri. Itu juga tidak akan menjadi jemaah kebenaran kita ini, ya. Dan kalaulah sekiranya kawan kita membuat kesalahan, dan pensyarah membuat kesalahan, pemimpin membuat kesalahan, ya, jangan hina. Sebab kita manusia biasa ni pasti sekali akan sentiasa membuat kesalahan. Jadi jangan hina mereka itu. Kita doakan untuk mereka. Dan kalau sesuai, kita nasihati mereka secara berhikmah, insya-Allah. Dan begitu juga jika berjaya atau menang dalam sesuatu pertandingan,
ataupun berjaya dalam sesuatu usaha, jangan gembira sangat sampai terlonjak-lonjak. Jangan bersukaria sangat sampai bersorak-sorak. Malah sebaliknya kita kena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berdosa pun Allah masih bagi kejayaan kepada kita. Kena bertasbih memuji Allah banyak-banyak. Ya, kerana Allah memberikan, mengurniakan apa kejayaan telah kita dapat itu. Dan kita kena pohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Takut-takut ya kita nanti kufur nikmat dengan nikmat yang Allah bagi itu, kita terlupa dan kita kufur nikmat. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh tentang perkara itu. Jadi itulah lebih kurang yang saya nak sampaikan kepada petang ini. Maknanya, kalau saya boleh ringkaskan, yang pertama, ISTEF adalah jemaah perjuangan. Tapi lebih daripada itu, ISTEF adalah sebuah jemaah kebenaran. Saya yakin sangat. Dan insya-Allah saya rasa ramai orang yakin tentang perkara yang sedemikian rupa. Dan dalam usaha kita untuk mencapai HCOE itu, kita kena pegang, pertahankan sungguh-sungguh ISTEF ini sebagai jemaah perjuangan, ISTEF ini sebagai jemaah Islamiah, ISTEF ini sebagai jemaah kebenaran. Kena pertahankan sungguh-sungguh. Dan untuk itu, maka kita kena menjaga kualiti masing-masing. Kena menjaga kualiti diri masing-masing ya dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Ya. So begitulah apa yang saya nak sampaikan. Terima kasih banyak-banyak dan minta maaf banyak-banyak dari segi salah teknikal ini. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.